kembali kita dalam rancangan Apa Itu Tanah. Untuk makluman semua, di Malaysia ini terdapat pelbagai jenis tanah yang mempunyai fungsi-fungsi yang tersendiri dan antaranya adalah tanah rizab Melayu. Okey, sering diperkatakan apakah perbezaan antara tanah rizab Melayu dan juga Lot Bumiputera. Mereka selalu keliru. Baiklah, di sini saya akan berceritakan kepada anda apakah perbezaan antara kedua-dua tersebut. Pertama adalah tanah rizab Melayu. Pemilik tak boleh menyewakan hartanah di atas tanah rizab Melayu kepada orang bukan Melayu. Kedua, semua perniagaan yang dijalankan di atas tanah rizab Melayu mestilah dimiliki oleh orang Melayu. Ketiga, syarikat yang diniagakan secara awam mestilah memiliki pemegang saham Melayu sahaja. Kita lihat pula apakah tanah Lot Bumiputera. Pertama, unit atau tanah yang diperuntukkan untuk dimiliki oleh pembeli Bumiputera dan tak ada kena-mengena dengan tanah rizab Melayu. Kedua, pemaju boleh membina apartmen di atas tanah berstatus pegangan bebas atau pajakan. Ketiga, Lot Bumiputera dibuka untuk dijual kepada orang Melayu, orang asli Sabah, Sarawak dan juga orang Islam bukan Melayu. Dari sini kita boleh nampak yang tanah rizab Melayu ini sememangnya untuk mereka yang di Malaysia yang berbangsa Melayu sahaja. Mungkin ini merupakan salah satu cara untuk mengekalkan legasi identiti kaum Melayu di negara yang berdaulat ini. Siapa tahu kan? Baiklah, tadi kita sudah tahu berkenaan dengan apakah perbezaan antara tanah rizab Melayu dan juga Lot Bumiputera. Jadi ayuhlah bersama-sama dengan saya kita tahu berkenaan dengan tanah rizab Melayu. Okey, apa itu tanah rizab Melayu? Terdapat dua objektif utama tanah rizab Melayu mengikut portal rasmi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, iaitu pertama, menyekat tanah kerajaan di dalam kawasan rizab Melayu daripada dilupuskan dengan apa cara jua pun kepada bukan Melayu. Yang kedua, menyekat tanah pegangan Melayu atau tanah rizab Melayu daripada dibuat apa-apa urus niaga persendirian, private dealings di antara Melayu dan bukan Melayu. Jadi berdasarkan dua objektif ini, ia mengharapkan supaya tanah kepunyaan Melayu akan secara berkekalan sebagai hak orang Melayu sampai bila-bila. Jadi itulah apa yang saya dapat terangkan serba sedikit berkenaan dengan tanah rizab Melayu mengikut portal rasmi Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan. Baiklah, siapa yang layak dan perkara yang boleh dibuat dengan tanah rizab Melayu? Jadi, tanah rizab Melayu merupakan lambang keistimewaan orang Melayu yang mana ia dilindungi oleh ERM yang menyatakan ia tak boleh disewa, dipajak, dikadai dan dipindah milik kepada orang bukan bangsa Melayu. Jadi, mana-mana kawasan yang dah diisytiharkan sebagai rizab Melayu hendaklah kekal sebagai rizab Melayu, melainkan ianya diisytiharkan dan diwartakan sebagai batal oleh pihak yang berkenaan. Jadi seperti tanah-tanah yang lain, tanah rizab Melayu akan menyatakan tanah rizab Melayu di atas geranya dan bagaimana tanah boleh digunakan juga akan tertulis di situ. Maka kategori kegunaan tanah terbahagi kepada tiga, iaitu bangunan, industri dan pertanian. Jadi bergantung pada apa yang dinyatakan pada geran tanah rizab Melayu, itu tanah tersebut hanya boleh digunakan oleh mereka yang berbangsa Melayu dan tujuan pembangunan kenalah mengikut yang digunakan oleh pihak berkuasa. Bagi yang nak menukar syarat yang ada pada geran, boleh memohon kepada pihak berkuasa negeri, PBN yang berkenaan untuk mengubah kategori kegunaan tanah dan sebagainya. Kalau di Selangor, anda boleh ke portal rasmi Pejabat Tanah dan Galian Negeri Selangor ini untuk mengetahui cara-caranya. Baiklah, maka kesimpulan di sini, tanah rizab Melayu merupakan satu-satunya harta yang dimiliki oleh masyarakat Melayu yang mana bertujuan untuk mengekalkan kelangsungan kaum pribumi Melayu di Semenanjung Malaysia. Namun, isu dan masalah
yang menghantui pengurusan dan pemilikan Tanah Rizab Melayu adalah sikap pemilik dan pihak-pihak yang berkepentingan yang mana yang melihat tanah sebagai komoditi dan bukannya sebagai aset. Komoditi bermaksud tanah sebagai sebagai alat dagangan atau tukaran bagi mendapatkan pulangan yang mana kewangan melalui pelupusan atau penjualan tanah pada suatu harga yang menarik. Sebaliknya, Tanah Rizab Melayu sebagai aset tidak lagi menjadi fokus utama, di mana persekitaran semasa lebih melihat kepentingan tanah bukannya sebagai faktor pengeluaran ekonomi yang mampu menjana pulangan yang lebih baik dan berkekalan berbanding dengan tanah sebagai komoditi. Maka persepsi masyarakat Melayu melihat tanah sebagai komoditi dilihat sebagai punca berlakunya penyusutan dan kehilangan Tanah Rizab Melayu yang amat ketara.